Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak didik sekalian, khususnya pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah menengah sains Lahadatu. Cikgu harap kamu sehat sejahtera di samping keluarga yang tercinta. Lama sudah kita tidak jumpa. Cikgu betul-betul rindu kamu. Betul. Rindu kamu. Kamu rindu cikgu kah? Mesti tidak kan? Ya apalah. Oke. Kita ketepikan dulu soal rindu-rindu itu. Hari ini kita fokus kepada pembelajaran online kita. Oke, let's get back to our business. Lama sudah kita tidak buat kelas ini. Jangan kamu buat lupa pula kan. Nah, so hari ini kita akan belajar topik 2.8 yaitu berat. So, berat ini diterangkan oleh hukum gerakan Newton kedua. Ini kita sudah belajar di bawah topik daya, kan? Nah, so kalau kita lihat raja, ada satu atlet sedang mengangkat sebuah barbel lah. Oke, so daya tarikan graviti bumi yang bertindak ke atas barbel menyebabkan ataupun menyumbang kepada berat barbel tersebut. Berat barbel menyebabkan atlet itu merasa sukar untuk mengangkatnya. So, apabila dilepaskan, barbel itu akan jatuh ke lantai dengan sesuatu pecutan. Oke, jadi menurut hukum Newton gerakan kedua, kita tahu daya sama dengan M jisim darab pecutan. Nah, itu untuk gerakan Newton kedua. Oke. Tapi untuk berat, W sama dengan mg. So, W itu adalah berat, M still jisim, dan G adalah pecutan graviti. Ini adalah pecutan graviti bumi. Kita boleh buat persamaan lah. Cuma F sama dengan M itu kebiasaannya kita gunakan untuk objek yang bergerak dalam garis lurus. Manakala W sama dengan mg untuk objek yang bergerak secara vertikal ataupun mencancang. Mencancang kan? Aksi Y kan? Turun naik, atas dan bawah. Kalau F sama dengan M itu kebiasaannya untuk objek yang bergerak di permukaan bumi. Nah, ya kiri ke kanan. Oke, apa itu berat sebenarnya? So, berat didefinisikan sebagai, inilah, boleh lihat di sini, definisi untuk berat, yaitu daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Simbol W lah, weight dalam bahasa Inggris, W-E-I-G-H-T, kalau tidak silap, weight, berat. Dan G adalah pecutan barbel ataupun pecutan graviti. G ini adalah pecutan graviti. Kita sudah lihat di topik 2.3 yaitu gerakan jatuh bebas. Nah, kita sudah perkenalkan G itu berapa nilainya. So, saya harap kamu masih ingatlah. Oke. So, sebab itu perlunya buat revision sendiri di rumah supaya kamu tidak lupa. Bila lama ditinggalkan itu, mulalah lupa, kan? So, apa bezanya dengan jisim? Nah, ini adalah satu perbezaan yang sangat-sangat besar dan sering disalahartikanlah, miskonsepsi, salah konsep. Selalu kita pakai terma-terma berat ini pada benda yang tidak betul. Contoh, apabila kita menanyakan jisim seseorang, kita selalu tanya, berapa beratmu? Oh, berat saya 70 kg. So, itu adalah benda yang sebenarnya salah lah dari segi penggunaan, dari segi fisiknya yang betul. Oke.
Tapi oleh karena kita ini wujud dalam masyarakat Melayu Malaysia, kan, orang Malaysia ini, jadi rata-rata orang Malaysia semua paham bila berat tuh jisim, kan, 70 kg tuh itu beratku, tapi sebenarnya itu adalah berat, oke, itu bukan jisim. So apa itu berat? Berat ini adalah inilah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Bagaimana kita mau kira? Kita mesti menggunakan rumus. Kita still menggunakan jisim. M itu adalah jisim dan didarabkan dengan pecutan graviti. Berapa nilainya? Ini kita sudah belajar di gerakan jatuh bebas. Mungkin juga kamu sudah belajar masa mendengar rendah, yaitu 9,81 meter per saat. Nah, itu adalah nilai pecutan graviti. So, approximately dia hampir kepada 10 lah. Kebiasaannya kita menganggapkan 10. Tapi secara tepatnya dia 9,81 meter per saat. So, bila kawan kamu mau tanya, berapa beratmu? Oh, artinya kamu kena darab dengan 9,81. It's not 70. Bukannya 70 kg, but 700 Newton. So, unit sekali lagi adalah Newton, sebab dia sama dengan daya. Daya, ini daya. Ini daya graviti. Itu biasanya lah. Tapi dua-dua menggunakan unit Newton. And this one. So, apa bezanya dengan jisim? So, ada beberapa perbezaannya lah. Di sini cikgu mau bagi 3 saja yang asas kebiasaannya. Yang asas perbezaan antara jisim dengan pecutan. Yang pertama dari segi definisi memang sudah berubah. Apa itu jisim? Jisim ialah quantity, the amount of matter in an object, kan. Quantity jirim dalam sesuatu objek, itu jisim. Kalau berat, nah inilah daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Yang kedua, dari segi dia punya quantity, jenis quantity itu berat, quantity vector. Why? Sebab dia ada arah dan magnitude. Kemana arahnya? Dia sentiasa menghala ke pusat bumi. That's why semua objek jatuh ke permukaan bumi lah. Sebenarnya dia jatuh menghala ke pusat bumi. Sebab kita mengandaikan bumi ini berbentuk sfera ataupun bulat dan di tengah-tengahnya adalah pusat bumi. Jadi semua objek jatuh menghala ke pusat bumi. Manakala jisim adalah kuantiti skalar lah, tidak mempunyai arah, hanya magnitude sahaja. Itu perbezaan yang kedua. Perbezaan yang ketiga, unit. So, ini juga penting, dan ini juga sering berlaku miskonsepsi ataupun kesalahpahaman. So, untuk berat, dia daya graviti, jadi kita guna unit yang sama dengan unit daya, yaitu Newton N. Manakala untuk jisim, kita guna kilogram. Boleh. Jadi timbullah rumus W sama dengan mg. Ini diterangkan oleh, seperti yang cikgu cakap tadi, ini hukum Newton, hukum gerakan Newton kedua. Cikgu pun terlampau semangat sudah kan, sampai tersyasyul gitu. Oke, rumus ini kita boleh olah untuk mencari dia punya nilai G. Kita guna basic matematik sejalah, kan. Nah, perkara rumus G sama dengan W bahagi berat bahagi dengan jisim, kan, basic matematik. Jadi kita tahu berat itu Newton dan jisim itu dalam kilogram, jadi dapatlah unit bagi G Newton
per kilogram. Kan? Cikgu, kenapa tidak sama ya? Kenapa tidak sama dengan G yang di atas ini? G di sini kan pecutan, meter per saat per saat. Ini kenapa pula tiba-tiba unitnya Newton per kilogram? Oke. So, jawabannya adalah sama saja. Oke. Sama saja. Meter per saat, unit untuk pecutan graviti, dan ini juga pecutan graviti, tetapi dalam unit lainlah, Newton per kilogram. Okay. So, apa itu G? Kalau di sini kita sebutkan G itu adalah pecutan graviti. Okay. Selain daripada kita kenali dia sebagai pecutan graviti, kita panggil juga dia sebagai kekuatan medan graviti. Kekuatan medan graviti. Jadi untuk kekuatan medan graviti, seperti yang kita terangkan tadi, yaitu daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan graviti. So, ini lagi adalah definisi yang kedua lah yang perlu kamu ingat. Okay. Daya graviti yang bertindak per unit jisim, ataupun daya yang bertindak per unit jisim disebabkan oleh tarikan graviti. Bagi objek yang berada di permukaan bumi, kekuatan medan magnet kita ialah 9.81. G sama dengan 9.81 Newton per kilogram. Kalau sebelum ini G itu kita guna 9.81 meter per saat. So, itu untuk pecutan graviti, magnitude-nya sama. Unit pun sama, cuma dia dalam unit yang lain saja. Kalau kita ringkaskan, dia still dapat meter per saat, tapi kita gunakan dalam mengukur kekuatan medan graviti bumi, yaitu 9.81 Newton per kilogram. Artinya, setiap 1 kilogram jisim objek, dia akan mengalami daya 9.81 Newton every 1 kilogram. Oke. Artinya objek yang berada di permukaan bumi ini, setiap 1 kilogram dia akan mengalami daya graviti 9.81 Newton. Jadi bolehkah kamu kira kamu punya berat? Nah, bila kamu ditanya, berapa beratmu? Of course lah kita boleh kira. Kalau 1 kilogram 9.81 Newton, so berapa berat kamu? Of course kita darabkan saja. Ataupun direct guna rumus, berat sama dengan M darab dengan G. Oke? Bolehkah itu? Boleh bahkan. Nah, of course kita boleh kira. Jadi foto 2.12 menunjukkan seorang angkasawan yang memakai suit angkasawan semasa meneroka bulan. Angkasawan merasa sukar untuk berjalan di atas permukaan bumi berbanding dengan bulan. So, mengapa ini berlaku? Coba kamu pikir. Kenapa? Kenapa dia susah berjalan di permukaan bumi berbanding di bulan? Pernah kamu tes? Cikgu pun belum pernah tes juga. Tapi itulah hakikatnya kan. Sebenarnya ini fakta lah ini. Tapi perlu kita tahu dia punya reason why. Semua boleh dibuktikan dengan mathematics lah. Dengan fisik dan juga matematik. So, secara logiknya kita boleh buat pengiraan. Contoh, suit itu berjisim 81.65 kg. Jadi kita boleh kira berat suit itu di bumi. So, ini berat suit di bumi. Kita darabkan W sama dengan mg. Ini berat objek. Objek di situ adalah suit lah, bajunya kan, pakaiannya. M darab dengan G. So, kita dapat 800
0,99 Newton. Oke. Dan bila kita kirakan pula beratnya di bulan, jisim tetap samalah. Oke, yang berubah hanya kekuatan medan graviti tadi. G-nya saja berlainan. Oke. Seperti yang kita tahu, kekuatan medan graviti ataupun G untuk bulan adalah 1/6 G bumi. Oke. Jadi 9,81 tadi kamu bahagi dengan 6. Itu adalah nilai kekuatan medan graviti untuk bulan. Jadi kita boleh kira berat sud itu di bulan, kita akan dapat 133,50 Newton lah, which is lower. Oke. Bila kita compare dengan bumi. Oke, so ini berat sud itu di bumi, ini berat sud itu di bulan. So, mana satu lebih tinggi? Of course lah bumi kan. 800 berbanding 133. That's why lah kita susah bergerak. Angkasawan tadi, dia lebih sukar bergerak di bulan berbanding di bumi. Oke. Disebabkan beratnya itu, bila di bumi dia pakai itu berat, dia pakai itu sud, dia rasa beratlah, beban, dia terbeban berbanding dengan di bulan dia rasa rileks dan ringan lah. Jisim sama tapi dia punya berat itu berlainan. Boleh ya? Boleh kan? Oke. So ini kita boleh coba lah, kamu boleh coba latihan formatif untuk apa ini? Apa sudah nih? Subtopik berat. So, ini adalah soalan yang sering kali ditanya lah dan perlu kamu tahu semua nih. Oke, semua nih. Oke. So, apakah maksud kekuatan medan graviti? Ini sudah ada juga di dalam teks ataupun cikgu sudah terangkan tadi. So, apa itu kekuatan medan graviti? Ada di atas kan. Kekuatan medan gravity. Kekuatan medan gravity is this one. Daya yang bertindak per unit jisim disebabkan tarikan gravity. Kemudian soalan kedua, nyatakan perbedaan antara jisim dengan berat. Ini pun cikgu sudah extend tadi. Ada 3 kan? 3 perbedaan kan? Oke, yang pertama of course dari segi definisi, yang kedua dari segi jenis quantity, dan yang ketiga dari segi unitnya yang berbeza. Kamu boleh senaraikanlah. Ini adalah soalan pengiraan. So, ini kamu boleh coba soalan 3 dan soalan 4 nih. Cikgu mau kamu coba jawab dan bagilah jawaban. Cikgu bagi masa dalam 15 menit untuk kamu berpikir dan mengira. Kemudian kita akan bincang jawabannya. So, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Oke. So, sekali lagi cikgu harap kamu pahamlah. Oke. So, dari cikgu, semoga kamu sentiasa sukses. Jangan lupa, dalam tempoh cuti PKP ini, cikgu harap kamu gunakan masa dengan sebaiknya, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, membantu family kan. Jangan main handphone sejak, jangan main game sejak, duduk bilik dari pagi sampai ke pagi balik kan. Bersosial lah, ambillah masa yang terluang ini untuk orang kata membantu ibu bapak dan juga keluarga. Di samping berusaha dengan orang kata bersungguh-sungguh lah, terutama sekali dalam pembelajaran ini kan. Jadi cikgu sekarang ini, cikgu tahu kamu cuti panjang.
So, susah untuk dimonitor, kan? Susah mau ditegur. Jadi itu adalah tanggung jawab kamu sendiri untuk sadar. Oke? Ya, apapun, selamat bercuti lah. Bercuti, oke? Harap-haraplah pandemik ini berakhir supaya kita boleh berjumpa dengan secepatnya. Oke, so itu saja guys. Sekian daripada Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.